Macam mana dia faham ayat ni pula? Ni kena sampai tempat dia. Kalau dia ni jadi mendahului masa pula lah. Begitulah ceritanya secara ringkas. Sembahyang pada malam Mi'raj tu, mula-mula difardukan, maksudnya pada malam Mi'raj tu dua rakaat. Dapatlah kita tahu hari ni. Mungkin sebelum pada ni tak tahu kan? Mungkin sebelum pada ni tak tahu. Sembahyang bila jalan, kapal tu ada sahabat sembahyang kan, duduk jauh, dia enggak rokok. Apa rokok bila jalan? Adalah hadis banyak. Nabi SAW sendiri duduk saja, lepas tu naik atas mimbar, naik tengah sembahyang. Lepas tu turun mari pula, hundur mari. Dia jangan keliru. Dia ada ketika dah maksud dia tu. Hak ni ada akan sampai lah, kita akan jumpa berlaku. Itu perkembangan sembahyang, sejarah sembahyang. Kalau ia pun kita tak buat dah lah ni, tak boleh buat dah lah, sudah mansukh orang panggil. Pada asalnya dua rakaat. Lepas tu ditetapkan sembahyang safar dan ditambah dalam sembahyang hadar. Kita tak boleh dah nak cuba buat sebuah puasa, tak boleh. Kalau tanpa, kecuali kalau musafir tadi memanglah dibenarkan. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni nak buat gitu tak boleh. Asal perkara tadi yang kita terlupa, tertinggal tadi, iaitu apa maksud dia tidak muktamadkan, tidak kata putus selalu bila sampai 5 tu kan, tak boleh dah kira-kira. Nabi faham tak boleh dah nak pergi minta, nak merayu, nak suruh kurang, tak boleh. Dia tak faham gitu. Nabi Musa pun tak faham gitu. Apa? Memang kira-kiranya masih boleh lagi, cuma dia malu saja. Dengan sebab benda ni nyata, memang boleh kurang lagi. Tu nyata di mana? Inilah sembahyang safar. Bila sembahyang safar dia kan jamuk kan, walaupun sembahyang 5 juga, tapi dari segi masa tu jadi 3. Itu qasar, tu rekah dah tu. Itu maknanya pada hakikatnya Tuhan bui lagi kelonggaran. Yang nyata dalam kenyataan ni, bila kita dalam musafir tu kan, hak 5 jadi 3. Kurang dah. Hak 4 jadi kurang. Maknanya kurang dah tu. Itulah hakikat hak dia tidak putus tu. Benda tu nyata pula. Nyata pula apabila kita tengok dalam sembahyang musafir tu. Tapi kalau tidak dalam sembahyang musafir, tak nyata lah. Menunjukkan hak asas dia tidak gitu. Hak asasnya 5 waktu lah. Itulah hak asas 5 waktu tu. Kata 5 sama dengan 50 tu. Tetapi ada ketikanya ada kurang. Kurang tu pada zahir, hakikatnya tidak kurang, dikira 5 juga. Walaupun jamuk kita kata, walaupun kita kata buat 2 rakaat apa, serupa dengan 4 juga, tidak jadi kurang. Tidak kurang. Zahir saja kurang. Itulah. Dan kita kalau nak pergi tajuk baru ni panjang kat lah ni. Kita berhenti lah dah. Lepas raya lah nak berayanya. Sebab kalau baca ni tentu dah tak habis ni rasanya. Jadi kita sekat tu lah dulu untuk hari ni. InsyaAllah lepas raya ada lagi. Kita akan sambung bab seterusnya selepas raya lah. Jadi untuk kali ni hanya setakat itulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kita bersoalan. Kita bahas Islam era ni naik tu sudah sementara tu naik pelan. Kita bahas kita Pak Ing. Maknanya lepas naik dah ke atas lah. Naik tu. Ada yang kedua, ada nasihat tu duha dia kita baca dengan dua ukar. Tak ada Nabi tak baca tu. Mana? Itu saja. Dia sembahyang duha ni sendiri masih ada khilaf. Ibnu Umar tak terima sembahyang duha, tak ada bagi dia. Tetapi jumhur ulama di kalangan sahabat dan kemudiannya terima. Memang ada pun kita terimalah. Pasal ramai juga sahabat yang meriwayatkan
Kira-kiranya dia tidak tahu. Cuma dia kata Nabi ada sembahyang pada masa tu, tapi bukanlah sebagai duha pada masa tu. Kalau kita perhati, ada sebab-sebab lain, kata dia. Misalnya cerita Ummu Hanik dulu kan, Nabi sembahyang di rumah dia tu pada waktu duha. Ada yang mengatakan itu sebagai syukur kerana dapat menguasai Mekah. Sembahyang syukur, sunat syukur. Ada yang kata itu bukan sembahyang duha, cuma sembahyang pada waktu tu. Tetapi yang hak kemahnya ada sembahyang duha ni, dan boleh kita amalkan dengan tetap sama-sama pun tak apa. Cuma dari segi nak tetapkan doa gitu gini itu tak ada. Cuma doa umum lah, sesuai dengan masa. Kalau kita pilih tak apalah waktu tu, sesuai dengan masa. Misalnya duha, malam sesuai dengan malam, subuh sesuai dengan subuh. Itu kalau kita pilih antara mana-mana doa yang ada, kita boleh pilih waktu. Cuma kena ingatlah, sembahyang benda-benda lagu ni dia kena ikut betul-betul ikut sunnah. Jangan kita buat jemaah sembahyang duha. Jangan. Dia sembahyang sunat ada hak boleh jemaah kan. Sembahyang tahajud boleh, sembahyang tarawih boleh, sembahyang sunat juga. Tapi duha ada. Sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang tarawih, gapo-gapo di masjid boleh. Tetapi kalau ramai-ramai buat di masjid sembahyang duha, tak boleh. Marah Sayyidina Umar, Ibnu Umar paikon dengan anak batu. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Hak moleknya maksudnya sembahyang duha jangan tetap satu-satu tempat masjid. Kalau tempat di rumah tu tak apalah, tempat tertutup. Dan jangan buat berjemaah. Dia tak ada jemaah tu. Dia ada macam-macam. Pak boleh, sekurang-kurangnya 2 lah. 2, 4, 6, 8 boleh. Selepas syuruk lah, kita kata selepas syuruk sampai kepada matahari berdiri. Kalau tempat kita tak apalah, masa mana-mana. Cuma dalam pukul 10 tu molek lah. Tu jelasnya. Pukul 9, 10, antara tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada saya ada terbaca dalam majalah Furqan. Ada pada tweet dia. Dia kata ada seorang syekh yang besar. Dia kata semaya surat tasbih ni tidak ada sunnah. Kerana dia bukan hakikat semaya sunnah. Sebab dia amat lari daripada hakikat semaya. Waktu kita semaya, sebab dia tulis sunnah. Betul atau tidak daripada sunnah? Apa tadi? Yang pertama tadi. Puasa ni kena qada. Dia begini. Kalau kita orang perempuan lah, khususnya orang perempuan, kalau dia ganti dalam bulan Syawal, dia kita kena buat hak ganti tu, hak tu lebih utama. Kalau kita buat hak ganti, lepas tu kita niat sekali. Masuk puasa ni. Pada hak tu dah tak perlu suku. Hak ganti tu lebih utama lagi buat. Tapi kalau bulan lain tak boleh lah. Kalau puasa ni boleh sekali dengan niat qada. Hak tu lebih utama, hak tu lebih besar lagi. Bila kita buat yang besar, dia masuk dengan sendirinya hak kecil. Dia masuk. Tak payah buat suku dah lah pula puasa ni tu. Tapi kalau kita niat puasa ni saja, tak niat qada, tak boleh. Kena qada suku lah pula. Gitu. Itu berkenaan dengan hak ni. Lepas tu solat tasbih memang ada khilaf di kalangan ulama. Macam Ibnul Jauzi tak saya terima. Dia kata hadis-hadis itu bukan sekadar dhaif, bahkan maudhu'. Dia memasukkan dalam kitab maudhu'at dia tu maudhu'. Tapi Jalaluddin As-Suyuti jawab dalam kitab dia Al-Ali'ul Masnu'ah tu, dia jawab tidak sampai ke peringkat tu. Paling tinggi dia dhaif. Maudhu' tu tidak, seperti kata Ibnul Jauzi. Jadi ulama-ulama lain bahas-bahas hak betulnya adalah
sekadar tu je. Tapi nak kata lebih sangat, tidak. Nak kata lebih-lebih sangat, kalau ada lah orang sebut kelebihan gini-gini, itu tidak ada. Sekadar nak buat, boleh. Boleh. Sembahyang tasbih mengikut setengah-setengah ulama. Kebanyakan ulama kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab ni terima ada. Tetapi kena maklumlah, benda tu bukan semua orang terima. Lebih banyak lagi perselisihan tentang sembahyang tasbih ni daripada sembahyang duha. Duha tu tak banyak, kebanyakannya terima. Tapi hak ni ramai juga orang tak terima. Dengan sebab itu, kalau orang tak sembahyang pun kita tak usah kata apa lah. Tak usah kata apa. Kalau nak buat lah, tak apa lah. Itu. Kalau orang buat tak dia buat berjemaah, tak apa, itu termasuk dalam hak boleh. Dalam mazhab lah, dalam mazhab boleh. Tapi kalau buat sendiri, sembahyang sunat ni hak moleknya kita buat di rumah kita. Itu asas dia je. Jangan kamu kalau buat tetapkan yang paling raya kena buat. itu tak boleh. Itu jadi bid'ah. Biasanya orang kita duk buat gitu. Itu jadi bid'ah lah. Tak ada tu dalam hadis mana-mana pun sebut siapa begitu, tak ada. Bila-bila masa lah. Bila-bila masa. Dia ketetapan gitu, patut pakak buat ramai-ramai di masjid, di madrasah, itu tak kena. Tak usah buat lah. Tak usah. Ustaz yang orang buat sekarang ni, macam bulan puasa ni, dia dah kurang dah biasa buat tasbih. Orang pagi dia buat di masjid tu. Tak molek. Tak molek. Benda-benda lagu tu kalau buat ketetapan pakak ramai-ramai panggil, tak molek. Kalau tidak panggil jadi sendiri. Kalau kita buat solat, itu lebih baik. Lebih baik. Kalau nak buatlah dengan kena ingat tadi hak khilaf tadi tu, kena ingat. Besar tu Ibnul Jauzi dan ramai lagi orang lain tu, orang besar. Ya. Waktu masa menurut sama Allah di langit tu maksudnya macam mana? Satu kita akan dibangkitkan dari bumi tidak? Dilahirkan ini dibangkitkan. Mana bumi ni kau macam mana? Ya, soalan tu panjang tu jawapan. Tapi kita cuba peringkaslah ya. Satu, langit tu, langit pertama tu di mana? Kalau kita tadi yang dibacakan walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha tu, memang gambaran dia tu tepat. Kalau kita kan lampu ni kita pasang atas pada langit tu kan ke bawah dia. Kami hiaskan langit dunia dengan lampu-lampu. Macam ni. Langit tu di atas lagi. Langit tu di atas lagi. Tak tahu di mana, jauh lagi. Langit dunia ni langit yang paling hampir dengan dunia maksudnya. Tapi bukan bermakna duduk gantung gini tak. Hak kita nak ceritanya lampu-lampu saat ni, hak kita panggil apa-apalah, kita kata planet ke apa ke, duduk di bawah lagi. Kalau kita tengok daripada bawah ni macam perhiasan lah, di bumbung dia tu. Tapi sebenarnya dia jauh lagi. Baru ni sudah disebut dah. Dari segi semua ni bintang-bintang, bulan, marikh, utari, zuhrah, gapo semua di bawah belakang ni lagi. Langit tu tak tahu mana. Hak dikatakan langit dunia tu tak tahu mana lagi. Hak duduk nampak-nampak ni semua jirim-jirim di bawah langit, bukan atas langit. Kalau ada orang kata bulan di atas langit yang pertama, langit yang pertama tu tebalnya 500 tahun perjalanan, daripada perak, daripada emas, daripada ni macam-macam kan. Ada. Kadang-kadang kita jumpa itu riwayat yang tidak boleh dipertanggungjawabkan. Maka tidak timbul lah. Kalau orang kata ni setara ni, kalau kita ambil lampu pecik tak nampak dah ni. Nah. Jadi orang sampai dulu duduk balas lagu tu lah. Dia kata lagu mana awak kata bulan atas langit yang pertama. Seseolahnya benda lagu tu benda yang diajar oleh agama. Padahal benda ni akibat orang yang mengajar tidak bertanggungjawab saat ni lah. Benda tu tak ada dalam hadis pun.